إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى كافة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم إلى كافة العلماء والشهداء والقراء والفقهاء والأولياء الله الصالحين، ثم لحضرات والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا والمعلمين ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأخواتنا ولأخواتنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولزملائنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد من معنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. أما بعد أوصيك ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Fadil Imam yang dikasihi, yang menghati, yang dimulakan Ustaz Zakaria Mursi Surau Jumaat Al-Furqan, kepada seluruh hadirin puasa surau, kepada ayah-ayah, mak ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, rahmatullah. Alhamdulillah diizinkan sekali lagi dapat bersama-sama dalam kuliah subuh kita di Surau Al-Furqan. Mudah-mudahan satu hari lagi yang Allah berikan kepada kita ini dapat menjadi peluang yang baik untuk kita semua untuk mengislahkan diri kita, untuk kita memperbaiki diri kita. Dan Alhamdulillah kita masih lagi mendengar suara-suara, ya, maknanya suara-suara yang ada kaitan dengan bumi. Kita masih dengar bunyi kipas, kita masih dengar suara kawan-kawan batuk kawan-kawan kita, kita dengar bersin kawan-kawan kita, kita dengar pagi-pagi, maknanya kita masih di bumi, kita masih ada di dunia, kita masih di dunia. Tapi kalau kita dah berada di dalam lubang kubur, kita sudah tidak dengar lagi rutin yang kita biasa dengar. Apabila dah berada dalam kubur, lain perkara yang kita akan dengar, perkara yang lain yang kita akan ketemukan, perkara lain yang kita akan hadapi. Dan barzakh itu adalah sempadan dunia dan akhirat.
alam barzah itu adalah sempadan, batu sempadan antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi batu sempadan itu bukan hanya sebagai sekadar batu sempadan, tetapi barzah adalah tempat kita menanti kedatangan kiamat, menanti kedatangan akhirat. Apapun hidup yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, sama-samalah kita syukuri, sama-samalah kita hayati dan kita manfaatkan hidup kita ini. Walaupun apa jua bentuk Allah Ta'ala datangkan kepada kita hari-hari itu, ya, rupa hari itu, maka kita berterima kasihlah kepada Allah Ta'ala. Masa yang sama kita katakan sangka-sangka yang baik kita, husnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Walaupun kita batuk hari ini, ya Allah, barangkali dalam batuknya ada baiknya, ya Allah, la'allahu khair. Kalau kita rasa pening-pening sikit, barangkali Allah, dalam pening ini ada baiknya, ya Allah, bagiku, ya Allah. Barangkali hari ini ada sedikit kesulitan, ya Allah, barangkali ada kebaikan di dalam kesulitan itu, ya Allah. Jadi sentiasa kita bersangka baik dengan Allah. Hamba yang bersangka baik dengan Allah Ta'ala, insya-Allah ada di dalam kebaikan yang banyak. Baik itu dalam pesanan Rasulullah SAW juga, Rasulullah berpesan kita supaya kita menjadi hamba yang bersangka baik. Nabi SAW sentiasa pesan dekat kita kena bersikap bersangka baik, husnuzan kepada Allah Ta'ala, ya. Lebih-lebih lagi saat kita akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waktu itu kita kena bersangka baik lagi banyak lagi, ya. Makin ujung perjalanan kita, makin kita kena bersangka baik dengan Allah. Walaupun bagaimana rupa keadaan kita sebelum ini ataupun perjalanan hidup kita sebelum ini, kenalah bersangka baik. Sambil kita iman itu di antara takut dan harap. Mula-mula kita campurkan iman itu antara takut dan harap. Mesti kena ada begitu. Tapi bila di ujung usia kita, di dalam keadaan kita dah nak balik kepada Allah Ta'ala, banyak kan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun perkara yang kita hadapi itu barangkali hujung pada pandangan mata kita, buruk pada pandangan mata kita, tidak selesa pada kita. Satu kisah yang pernah berlaku di Madinah Rasul SAW, kisah yang bagaimana berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Anas, ya. Satu lelaki yang bernama Anas. Dia ni orang muda yang belum kahwin, tapi dalam pemikiran dia, dalam mindset dia nak kahwin, bini dia mesti cantik, dia kata. Dia dah letaklah syarat bini dia yang dia nak kahwin ni, bini dia kena cantik. Maka dia begitulah yang dipikirkan setiap hari. Dia nak hidup bersama isteri yang cantik sangat. Dia nak begitu. Kadang-kadang di zaman itu muslimah mukminahnya, kadang-kadang orang pakai niqab ni. Dia tak tahu dah apa, kan? Pakai niqab ni nampak mata. Jadi ataupun akhirnya disusun perkahwinannya oleh keluarganya ataupun dicadangkan, akhirnya dia pun akan dikahwinkan dengan seorang wanita, seorang gadis. Dia anggap gadis ni ataupun isteri dia ni cantik. Buat macam kita sekarang ni boleh tengok gambar tu kan, ataupun kan, tak ada. Jadi bila dapat ni, dah mungkin keluarga yang ni, akhirnya dia pun kahwin. Malam pertama dia nak masuk jumpa isteri dia, bagi salam. Dengan harapan isteri dia cantik. Masuk dalam bilik dia, tengok isteri dia ni kuranglah cantik, tak apa-apa cantik macam dia yang dia nak kan. Mungkin ada rupa yang kurang, Maka dia pun terus marah, emosi semua, marah semua. Mana ni, bini aku tak cantik ni, siapa ni, marah dia, mengamuk dia terus. Apa malam tu tak nak tidur dengan isteri dia, keluar bilik, duduk kat depan rumah ke apa ke. Panas ni, aku panas ni. Apa buat, kemudian ni kan, apa bini dia tak cantik, dia masih tak boleh terima lagi. Isteri dia keluar. Isteri dia kata, abang dia kata, apa barangkali saya memanglah tak cantik, tak macam abang nak, tak rupawan macam abang nak. Tetapi barangkali pada saya yang nampak buruk pada abang ni, barangkali yang saya yang nampak wujud pada abang ni, barangkali ada kebaikan lain yang abang tak nampak. Dia cakap macam tu guys, kat suami dia.
Abang kena tengok pada sudut kebaikan, maka barangkali ada kebaikan yang ada pada saya. Dia tak ada orang jarak-jarak dia dah tak cantik habis selera boleh dah. Macam tu marah dia. Lepas tu dia pujuk lagi lah, isteri dia pujuk, janganlah buat macam ni abang, ni baru hari pertama kita ni mana. Dia pun tak ikutlah isteri dia. Dengan marah dia masuk dia tidur dengan isteri dia malam tu. Dan malam tu bukan mereka tidur dan mereka telah bersama juga walaupun marah-marah dekat bini dia. Itu kan. Okey, esok bangun pagi marah lagi. Kenapa ni bini aku tak cantik? Duk marah lagi. Tak habis lagi marah dia. Dia bawa sampai ke siang. Dia fikir, dia tak mau. Allah, lah dia jadi merajuk, dia jadi apa? Jadi pras, orang kata pras menongging. Esoknya apa? Dia tak cerai isteri dia. Dia belah, cabut, tinggalkan Madinah tu dengan perasaan marah dia tadi. Dia tinggalkan kota Madinah tu selama 20 tahun. Tinggalkan isteri dia 20 tahun. Allahu Akbar. Marah sungguh. Bukanlah dia pergi nikah lain lah. Dia pergi marah tu, dengan marah dia tak habis tadi. 20 tahun, lama-lama dia pun bila umur dah makin, dia dah fikir balik apa aku buat ni. 20 tahun dia tinggal isteri cerai pun tak. Tinggal dia pun balik kota Madinah balik. Dia balik kota Madinah sampai satu ni, dia hari tu dia pergi terus masjid Nabi. Dia pergi kat masjid Nabi, orang 1000 orang kat masjid Nabi, yang ramai orang. Dan waktu itu ada sedang berlakunya satu majlis ilmu, satu kuliah ilmu, majlis ilmu sedang berlangsung. Dia dengar daripada luar ni, hebatnya orang yang menyampaikan ilmu ni, alimnya, hebatnya, ramai orang mendengar murid dia yang ramai ni. Siapa alim ni? Penyampaiannya pun hebat, siapa kan dia? Maka dia tanya orang sebelah dia, siapa tu? Guru yang duk sampaikan ilmu tu. Oh, muda nampak, hebatnya dia. Tak kenal kan? Itulah Imam Malik. Kan tak kenal kan? Itulah guru kita dan imam kita, faqih yang terkenal, Imam Malik yang menyampaikan tu. Tak boleh cerita lagi. Betul lah siapa ayah budak ni. Betul ayah dia ni. Siapa lah ayah dia? Siapa lah mak dia ni? Betul dia ni. Siapa yang jadi ayah mak dia ni? Betul sungguh bang. Alim sungguh dia ni. Siapa ayah dia? Ayah dia dulu kami tinggal dengan nama Anas, tapi dia dah belah pergi mana orang tak tahu. Dia dah tak ada dekat sini. Dia keluar daripada Madinah, orang tak pernah jumpa dia lepas tu. Dia rasa macam betul batu besar dia dekat kepala dia. Akulah Anas tu. Akulah Anas. InsyaAllah bila dia kata tinggal di Madinah 20 tahun, itulah aku. Masya Allah, anak aku. Dulu dia tak fikir, dia ingat kan dia bermalam satu malam dengan isteri dia tu, tak jadi apa-apa. Rupanya ini ada satu alim di depan dia ni, anak dia. Bukan alim kecil ni, alim besar, Imam Al-Malik Ibn Nu'man, Imam Malik, Imam Mazhab Maliki. Itu dia pun Masya Allah duduk tunggu habis-habis majlis tu. Dia tunggu sampai Imam Malik keluar, dia pun pegang dengan Imam Malik. Dia tak cakap, ni ayah dia tak cakap. Boleh tak bawa pakcik pergi jumpa mak? Boleh. Saya jumpa pakcik, dia pun sedang dengan pakcik. Apa yang bawa mak masuk pakcik? Tak boleh, saya kena tunggu di luar je. Cuma kamu cakap dekat mak kamu, cakap dekat mak kamu yang dekat luar ni ada seorang lelaki 20 tahun dulu, mak kamu pernah cakap kat saya, barangkali pada perkara yang buruk tu ada baiknya. Ingat perkataan tu yang pernah isteri dia cakap dulu 20 tahun lepas. Bila anak dia masuk cakap, mak ada pakcik sentuh dekat luar tu, tunggu tak nak masuk. Dia cakap, mak pernah cakap dekat dia dulu, barangkali pada yang buruk itu ada baiknya. Mak dia kata, bapak kau tu, bapak kau, betul ke? Bapak kau jemput masuk je. Mana bapak kau panggil? Dia dah lama mak dia cari tak jumpa dia. Tengok yang bagusnya mak dia ni lah, mak Imam Malik. Dia tak guna ayat pun. Tu bapak kau, yang tak guna. Dia tak cakap ayat tu. Dia tinggal mak ni buta-buta. Dia tak guna ayat tu. Allah dia simpan 20 tahun punya cerita dia simpan. Allah dia jaga kehormatan suami dia di depan anak dia tadi. Dia tak ni, ya Allah panggil dia masuk penuh. Maka mereka bertemu lah itu dengan penuh rasa rindu, gembira, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan dia pun rasa salah banyak-banyak. Dan dia tak sangka inilah yang dia anggap buruk, yang dia anggap yang tak apa-apa, tak baik pada dia ni. Masya Allah, ada baik yang dia tak nampak, yang tersirat dekat situ.
Ini barangkali satu sejenis kisah daripada berbagai-berbagai perkara yang kita tak suka. Kita ni kalau mesyuarat dengan nafsu kita tak suka, tapi yang kita tak suka tu, ya, kalau kita renung-renung balik, kita kaji-kaji balik, yang kita tak suka tu banyak yang baik untuk kita. Manakala yang kita suka sangat tu, Masya Allah, ya, ada buruk, ya, dan memang betul wahuwa kurhul lakum, ya, dia tak baik untuk kita, Masya Allah. Jadi apapun keadaan kita pada hari ini yang kita terima, ya, ni motivasi bagi kita ni, tak ada daripada TV mana-mana, ya, daripada surah Quran, ya, terus kita sangka baik, terima daripada Allah Ta'ala. Apa juga dengan cara itulah insya-Allah kita menjadi orang yang bahagia, dan Allah Ta'ala sedang menyediakan banyak perkara-perkara baik yang hebat untuk kita semua, insya-Allah. Baik, kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Terus muka-muka Ustaz, tajuk kita 39 pada hari ini, pelajaran yang 39. Tajuk kita pada hari ini taubat mesti ada ilmu agar sempurna, daripada buku Bawa Hatimu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat mesti ada ilmu agar sempurna. Apa benda pun dalam hidup kita kena disuruh dengan ilmu, pengetahuan. Kerana pernah Umar bin Aziz menyebutkan, Khalifah Umar bin Aziz menyebutkan, sesuatu itu kalau kita tak suluh dia dengan ilmu, maka keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Satu perkara yang tidak diselesaikan dengan ilmu, maka buruknya nanti akan lebih banyak daripada baiknya. Masya Allah, macam apa, tikus baiki apa, labu kan, begitu. Jadi begitulah banyak perkara yang berlaku, kerosakan, tetapi kalau tidak ada ilmu, hanya kita ni menurut nafsu kita semata-mata, maka jadi rosak, banyak jadi rosak. Kita tak suluh dengan ilmu. Macam baru ni lah, yang khabar semalam isteri ajak suami masuk tidur. Isteri ajak suami masuk tidur, dia dah tampar isteri dia cekik isteri dia dah belasah bini dia. Sebab waktu tu dia tengok syok, tengok bola. Ini hidup yang tidak disuruh dengan ilmu, tidak disuruh dengan iman. Ini ada dalam masyarakat kita sampai macam tu, kerana bola bini ajak masuk tidur ni tak nak, sampai belasah, sampai cekik bini dia. So, suat apa sehari sebelum tu, seorang isteri belasah suami pula kerana suami dia suruh dia sembahyang zuhur. Di cerita dunia ni kan, akhir zaman ni, suruh sembahyang zuhur, dia belasah suami dia, apa ajak sembahyang zuhur. Jadi sebelum itu lagi kita pernah sebut dulu bagaimana ada isteri yang tidur suami subuh, dia pun belasah isteri dia, nak tidur sembahyang, nak selamat daripada azab Allah, belasah. Jadi ini hidup yang tidak disuruh dengan ilmu, hidup yang penuh dengan kejahilan begini, maka yang beruntung, yang gelapnya, yang bertepuk tangannya adalah syaitan. Kerana apa, memang hancur hidup macam ni, makin hari makin teruk. Itulah lawan kepada ilmu yang dinamakan al-jahlu, kejahilan tadi. Jadi dalam hal apapun, maka ilmu tu mendahului. Yang dikatakan al-ilmu ra'sul amal, ilmu itu kepala kepada amalan. Ilmu itu imam kepada amalan, disuruh kepada amalan-amalan kita tadi. Barulah amalan kita tadi bertepatan dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW, bertepatan. Itu yang kita nak tadi. Tapi ilmu kita nak solat ni, ada ilmu solat. Rasul SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Siapa pada tengok Nabi solat? Kita bukan pada jumpa Nabi, macam mana sembahyang, macam mana yang kita lihat Nabi solat? Maka kita kembali kepada hadis-hadis, apa sahabat-sahabat kata tentang solat Nabi. Kerana sahabat-sahabatlah yang telah melihat bagaimana sifatnya solat Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat ni yang melihat sifat solat Nabi ni, mereka riwayatkan hadis-hadis yang banyak. Maka itu ilmu berkenaan dengan solat. Ilmu berkenaan rumah tangga, lagilah kena ada ilmu. Maka ilmu tu dalam Islam disebut sebagai rubuk
Munafiki bukan? Munawar, munakahat. Itu yang disebut rubu' munakahat. Ilmu ni kena ada. Ini nak nikah satu kursus je, mana cukup? Itu yang jadi berlasal. Pukul isteri, suami isteri pukul suami pukul, rumah entah apa-apa, kiblat pun tak ke mana. Baru satu kursus je. Walhal ilmu munakahat tu kena hadam dulu sepatutnya sebelum kahwin. Sebab perkahwinan tu bukan hanya jimat saja. Itu orang muda kalau dia nak kahwin, fikir perkahwinan tu part tu je. Jadi perkahwinan ni dalam munakahat tu adanya tajuk adanya akadnya, adanya khitbahnya, tajuk pertunangannya macam mana, adanya tajuk talaknya macam mana, tajuk li'annya macam mana, tajuk apa lagi, ziharnya macam mana. Ada berbagai-bagai tajuk pula di dalam munakahat. Janji tanya anak-anak sekolah menengah kita hari ni tak boleh jawabnya. Ni anak sekolah menengah ni bukan berapa tahun lagi nak kahwin, nak jadi bapa orang, nak jadi mak orang ni. Tapi tanya semua tu, zihar apa, tanya li'an apa, semua tanya benda-benda yang berkenaan dengan munakahat, tak boleh jawab. Macam mana ni? Memang kosong. Yang betul-betul perkahwinan itu kosong, nafsu semata-mata, tak ada ilmu berkenaan dengan perkahwinan itu. Masya Allah. Lepas tu ilmu kena ada. Sampai Nabi pernah berpesan, orang lelaki kena belajar surah Al-Ma'idah. Saya tak apa isinya, kita kena belajar. Orang perempuan pula Nabi kata kena belajar surah An-Nur. Surah An-Nur kena ada kelas dia. Dalam menghayati sabda Nabi tadi, Sayyidina Umar pada zaman dia telah keluarkan perkeliling, mengarahkan pada semua governor-governor yang ada di bawah pemerintahan Sayyidina Umar, ajarkan kepada kaum wanita Islam surah An-Nur. Maknanya kena ada kelas surah An-Nur. Surah An-Nur ni maknanya cahaya. Dia diambil daripada ayat, dalam ayat keberapa tu, Nurun apa nama Masalul nurihi kamishkatin ila misbah, al-misbah fi zujajah. Dia ada ayat berkenaan dengan perkataan An-Nur itu. Dan surah An-Nur ini itu kata ilmu. Bila kita mendalami kenapa Nabi suruh belajar, kenapa Sayyidina Umar suruh belajar, kenapa Aisyah juga pesan kepada kaum-kaum ibu mengajarkan anak mereka surah An-Nur. Kerana di antara isi surah An-Nur itu adalah pembelaan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah dituduh oleh orang munafik, yang telah pun dituduh berselingkuh, buat benda tak elok dalam perang Bani Mustaliq. Ummul Mukminin dituduh dalam perang itu buat benda tak elok dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Tersebar ni, internet tak ada lagi, tapi cerita mulut ni dia bersebar cepat. Munafik dia cukup suka cerita dia tu. Dia punya modal dia satu je, kau jangan cerita dekat orang tau. Nanti Nabi dia boleh jangan cerita tu habis tau. Tapi Allah uji, ni Allah nak uji Ummul Mukminin. Dia nak tengok munajat macam mana Ummul Mukminin menghadapinya. Rasulullah sendiri pun berduka dan bersedih, nak tunggu jawapan macam mana kedudukan Aisyah tadi. Sebulan ayat Quran tak turun. Sebulan tak turun. Dia nak tahu jawapan ni, Aisyah ni bagaimana keadaannya. Sebab waktu tu tak ada saksi. Tak ada saksi, main sebar berita macam tu je. Maka ayat Quran turun nak menuduh wanita yang beriman, atau lelaki beriman ni kena ada 4 orang saksi. Ni tak ada, ni main cerita macam ni. Maka turun ayat yang membela Ummul Mukminin Aisyah, yang dia ni wanita yang beriman, yang bersih. Sebulan Allah nak tunggu datangnya wahyu tu. Allah uji Nabi, uji keluarga Nabi. Inilah dia ilmu, sehingga para ulama kata kalau surah ini menjadi pembelaan kepada Ummul Mukminin Aisyah, maka surah ini juga menjadi pembelaan kepada sekalian wanita yang beriman. Maknanya orang kena ada ilmu berkenaan dengan surah An-Nur. Jadi kita barangkali surah boleh aturkan tafsir surah An-Nur untuk kaum-kaum ibu ni, ayah-ayah perlu jaga anak, bagi mak-mak belajar surah An-Nur. Bila alim surah An-Nur ini,
Saya ingat ada satu perubahan yang berlaku sebab ilmu yang banyak, hukum akam yang banyak, termasuk ayat berkenaan dengan aurat, tentang zina, semua ada di dalam tajuk dalam surah An-Nur. Itu ilmu ni nak kahwin ni tapi surah An-Nur belum tahu lagi. Walau Nabi kita belajar surah An-Nur bagi kaum wanita, Al-Ma'idah bagi orang lelaki. Jadi apa hal pun kalau naklah disuruh dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini, taubat pun kena ada ilmu, supaya taubat kita tadi benar-benar sampai kepada Allah Ta'ala. Kita nak sampai, kita nak kena ada ilmu. Berharap sampai ke tak sampai, agak-agak ni tak sampai ni, berasa yang kita belajar, kita tahu kita ada penanda aras dan takut tak sampai. Doa tak sampai kepada Allah. Doa tak sampai kepada Allah kalau dalam diri kita ada makanan yang haram. Tak sampai. Nabi kata ada orang dengan kusut masal ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia minta dekat padang pasir ni, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi kata Allah tak terima doa dia kerana dalam perutnya ada makanan yang haram. Allahu Akbar. Orang lantak je makan apa, minta kepada Allah. Dia tak dapat, aku tak dapat apa pun dia. Dia tak tahu kenapa dia tak dapat apa tadi. Kata Allah nak bagi, tak dapat apa, rupanya ada sumber yang haram. Doa tidak diterima oleh Allah, tak sampai, tergantung antara langit dan bumi. Bila mana kita tidak berselawat pada Nabi SAW, dia tak selawat, dia terus minta je. Rupanya selawat pada Nabi itu penting dalam doa. Ilmu itu disuruh dengan ilmu sampai kepada Allah. Sama juga puasa Ramadan tergantung tidak diterima oleh Allah, sehinggalah kita membayar zakat fitrah. Mana ilmu baru sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan taubat kita tidak akan sampai dan diterima oleh Allah Ta'ala kalau tidak ada ilmu yang menyeluruh, yang penuh tentang perkara itu. Maka inilah menuntut kepada kita pengajian demi pengajian. Ini alhamdulillah kali kita ada buku, cuma tak semualah kawan ada buku buku saya ni bukanlah bagus sangat, taklah bagus sangat, boleh lah tapi dulu saya ingat ada kawan kita haji, pada kawan tu dah pindah lah dulu. Haji apa Ustaz? Yang wakaf buku dulu, Haji Hanafiah. Tapi buku tu tak tahu dah dia ke mana buku-buku banyak itu dia pergi dulu. Dia ni wakaf bukan disuruh Allahu'alam bisawab lah. Jadi ini pun bagi saya walaupun dah bertahun-tahun sampai 40 tajuk 39, ini konsep belajar. Kalau ceramah saja bila ada buku ni ada. Dia kita kata belajar secara talaqi, ada buku itu dia insya-Allah. Jadi muslimin muslimat kata Allah Taala, jadi ilmu ni belajar terus. Macam sahabat-sahabat Nabi belajar. Sebab nak kena seluruhnya ilmu. Yang Imam Bukhari kata sahabat-sahabat itu belajar sampai tua, habis umur mereka. Mereka dalam sibuk orang ke apa semuanya macam-macam, tapi masa menuntut ilmu mereka tidak akan sia-siakan. Baik, masuk kepada tajuk kita. Mesti ada ilmu agar taubat kita tadi sempurna. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak buat apa pun mesti ada ilmu. Tidak boleh main ikut atau bertaklid buta semata-mata. Okey, kita ni dalam konteks fiqh ni kita nama muqallid. Kita nama muqallid, orang yang turut. Tetapi tidak elok selama-lamanya kita menjadi orang yang taklid buta. Taklid buta ni ikut-ikut je. Dalam tauhid kalau ikut-ikut je lagi bahaya. Mengikut-ikut taklid buta dalam tauhid, takut tak sah tauhid kita. Apa dalil Allah ada, mak kata ada. Itu dari taklid buta. Bahaya dalam tauhid. Kalau taklid macam tu tak sah iman. Dalil wujud Allah tu kena ada. Daripada Quran apa dia? Allah wujud. Sekian-sekian ayat. Daripada hadis apa pula wujud. Okey, daripada dalil aklinya pula apa dia? Maknanya kena ada ilmu. Tak boleh mak kata ada, kawan kata ada. Tak boleh. Tak sah akidah tu kerana taklid tadi tu tidak ada ilmu. Dalam fiqh pula permulaan tak apa kita taklid, kita turut ni saya ikut mana saya Syafi'i ikut. Tapi kita tak tahu sebab Imam Syafi'i juga ada hadis-hadis dia. Imam Malik pun ada hadis-hadis dia. Imam Hanafi pun ada hadis-hadis dia. Dia ambil-ambilan.
Jadi kita ni menjadi pentaklid yang ikut mazhab, tetapi kita ambil tahu dalil-dalil daripada sumber-sumber mana Imam Syafi'i ambil, pada sumber-sumber dalil mana yang dipakai oleh Imam Syafi'i, kata-kata fuqaha mana. Kita makin kena belajar di situ. Macam hadis kita ni baca selepas bayang, kita baca subhanallah 33 kali, kita baca alhamdulillah 33 kali. Ada dalil ke dalam hadis? Ada sumber ke Imam Syafi'i yang kita dah buat lepas-lepas bayang, sama ada ramai-ramai ke kita buat seorang ke? Ada dalil ke? Ada dalilnya. Nabi kata man sabbaha lillah salatan wa salasin wa hamidallah salatan wa salasin wa kabbara Allah salatan wa salatin. Siapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali, siapa yang memuji Allah 33 kali, siapa yang membesarkan Allah 33 kali, wa tamamul mi'ah, dan disempurnakan kepada 100 dengan dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkap jadi 100. Nabi kata akan diampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya, walaupun sebanyak buih di lautan. Nabi kata baca lepas solat. Lepas solat baca. Ini kita dah buat tu, ada dia punya ambilan dia, ada sandaran dia. Dan hadis yang kita dah buat tadi ni adalah riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, jadi kita tahu sikit, kita ambil sikit sebanyak, kita ikut, tak mau kita itu je begitu. Kenapa kita buat ni? Tak tahu. Imam Syafi'i dah buat kan, ikut je. Begitu itu awal permulaan tak apa. Bila lama-lama kita kena cuba cari sumber-sumber dia. Itu perlu ilmu-ilmu yang berterusan tadi dalam tajuk fiqh ni. Terutama dalam bab-bab yang perkara-perkara yang bersifat rukun dan asas bagi agama. Okey, yang saya sebut tadi dalam hal yang penting, kita kena ada asas. Dalam hal rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, itu kena ada sumber yang kuat. Kita kena belajar ambilan-ambilan dia, sandaran-sandaran dia. Kalau ranting-ranting ni mungkin tak apalah, kita awal kan. Tapi dia benda-benda asas tadi. Solat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, tahu kan sumber-sumber agama tu daripada mana. Kalau kita tak tahu pun, kita dah lama tu puasa Ramadan ni, kita tak tahu pun ayat apa yang Allah suruh puasa contohnya. Tak tahu apa ayat mana satu yang Allah perintahkan puasa. Agak-agak nak petik ayat apa, ayat tentang puasa. Ni kita dah puasa bertahun-tahun dah ni. Rupanya ada ayat di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contohlah, bukan saya tahu semua. Maknanya kena belajar lagi, saya pun kena belajar. Nak tahu ambilan-ambilan tadi. Masya-Allah, begitulah. Kita tak nak hanya menjadi orang yang turut begitu saja, tambah ilmu pengetahuan kita. Semenjak kecil lagi kita sudah mendengar satu kenyataan dan peringatan jelas, iaitu tidak bermakna ilmu tanpa amalan, serta tiada guna amalan yang tidak dibina atas ilmu yang betul. Dia begitu, timbal balik tu begitu. Ilmu ada tapi tak beramal pun tak bagus. Amal tanpa ilmu pun tak bagus juga. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal dia jadi umpama pokok yang tidak berbuah. Ada pokok tapi tak ada buah. Manakala al-amal pula, al-amalu bila ilmi, ilmu yang tidak bersuburkan amal, maka dia tertolak di sisi Allah. Mardudun, tertolak. Seperti begitu. Bimbang kita tidak disuruh dengan ilmu pengetahuan tadi. Banyak kadang-kadang tu lupa. Kadang satu ilmu dah belajar, lepas tu dia diulang-ulang balik selalu agar kita tak lupa, diingat-ingatkan kembali. Bila Allah Ta'ala tidak menerima amalan tanpa ilmu, maka demikianlah kedudukan taubat orang yang jahil. Allah tak terima. Amalan tak ada ilmu, tidak diterima. Sama juga dengan taubat, hukumnya Allah Ta'ala tak akan terima taubat dia ni. Kita rasa Allah Ta'ala sudah ampunkan kita, walhal keburukan Allah masih memagari hidup kita. Kita doa asa wajah das. Okeylah, taubat kita. Kita doa asa begitu, sangka kita wahum yusibuna annahum
Ya, yusinuna sun'a. Kita sangka kita dah berbuat baik. Kita sangka begitu. Rupanya tak lagi. Sama dalam tajuk sedekah. Allah Ta'ala kata jangan ikuti sedekah kamu dengan manni wal adha. Kita ungkit-ungkit. Kita sangka kita dah bersedekah, tapi bila ungkit balik sedekah kita tadi, habis. La tubtilu, batal habis sedekah kita. Kita tak suluh tadi dalam hal itu. Kita ingat dah bersedekah dah habis dah, selesai lah. Dah selesai lah. Lepas tu cerita Indun petang-petang tu dia ada sindir tajuk bagi sedekah ni dengan ungkit sedekah ni. Tajuk apa petang-petang cerita Indun? Islam KTP. Dia baca tengok Majlis Musyawarah. Cerita tu sindiran yang tajam sebenarnya. Sindiran yang tajam. Bagi tapi dia ungkit. Setiap dia orang bagi sedekah tu dia tulis dalam buku. Itu cerita tu sindiran. Tapi bagus. Sindiran yang tajam tadi Dia dah sangka dia buat baik, tapi perkara itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting dalam tajuk kita taubat juga, maka hendaklah disuruh. Takut Allah duk marah lagi dekat kita, bimbangnya kita dah rasa selesa, tapi Allah masih marah dan murka kepada kita kerana kita ni tidak mencukupi syarat-syarat kita dalam taubat kita tadi. Tandanya bukankah hati kita masih rasa tidak tenang dan gelisah? Kita rasa dah macam taubat banyaklah, tapi hati kita ni juga tak tenteram lagi. Maknanya masih ada lagi dosa yang ada dalam diri kita. Rasa tak selesa, rasa tak tentu arah tu ada lagi. Dalam mulut kita dah umat kami dah astagfirullah dah. Astagfirullah azim ya. Kita dah buat dalam lepas sembahyang ni dah buat dah. Tapi hati kita dah gelisah juga. Bermaknanya ada tak kena dekat istighfar kita tadi. Barangkali istighfar kita tadi hanya baru di lidah kita, tidak menjadi taubatan nasuha lagi yang bersungguh-sungguh. Belum kita habis singkirkan. Sebab kita dalam kita nak pergi kepada Allah Ta'ala ni, dia ada istilah kita kena sakit. Kita kena sakit, bukan cari penyakit. Cari penyakit lain. Kita kena sakit dalam kita nak bentuk diri kita nak balik kepada Allah ni, kita kena sakit dulu. Sama lah pepatah Melayu kata berakit-rakit ke berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu sama juga. Maknanya itu dalam konteks nak hidup senang ke depan, kita susah dulu. Rupanya dalam mujahadah kita, dalam kita nak membina iman kita kepada Allah pun, bukan dia datang terus. Dia nak dapat hidayah yang tinggi, nak dapat kehebatan iman dan takwa tu, bukan dia senang terus. Dia kena bersakit-sakit. Dia nak kena bersakit-sakit, bukan senang. Orang tak biasa pergi semayang jemaah, nak kena lawan, tak biasa. Jadi nak dapat biasa tadi, dia sakit dulu. Dia kena sakit. Sampai kata-kata daripada ulama sufi, mereka kata apa? Man laisa lahu bidayatun muhriqah, laisa lahu nihayatun musyriqah. Siapa yang dalam awal perjalanan mujahadahnya dia tak rasa sakit, maknanya mujahadah dia tu tak rasa sampai terbakar dia punya nafsu dia tak ada hujung yang percaya. Hujung dia tak percaya, tak cantik. Mesti kena mula menekan kita punya keinginan nafsu yang hina tadi tu. Tekan dia dulu sampai dia rasa sakit. Sebab tu puasa tu tujuannya nak bagi apa? Puasa tu nak bagi nafsu sakit. Memang nafsu tak selesa dengan puasa, tapi kita tekan dia mulai sakit. Sebulan Allah ganyang kita nak bagi nafsu sakit. Tapi kalau orang tak terima hakikat itu, habis Ramadan pun dia tak dapat cahaya, dia tak dapat kemenangan tadi. Sebab apa? Dia tak boleh terima konsep nafsu sakit tadi. Nanti tak apa, tunggu 1 Syawal lah kau bernafsah, dia kata. Gitu. Maknanya tak ada lah sampai pengajaran itu. Bangun malam sakit nafsu, nak bagi malam. Tapi bila buat itu memang bukan senang. Tak payah jatuh bangun malam lah, nak bagi subuh je. Dan bagi subuh tu memang bagi sakit. Tapi kalau orang dia tak nak bagi sakit nafsu, dia tidur je lah.
Tapi bagi orang yang dah lama dia tekan bagi nafsu dia sakit, akhirnya dia mendapat kemanisan solat berjemaah subuh. Dia dapat, di hujung dia dapat kemanisan bidayah, dia punya hujungnya dia dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ni kalau hanya taubat yang begitu saja tadi, tak rasa sakitnya pada taubat tadi ni. Tak rasa awal tu dia rasa astagfirullah, dia jumpa orang dia kata okey punya tak menjadi, tak membakar betul-betul dalam tu. Sebab di dalam syarat taubat tadi ada yang kita dah belajar tajuk yang lepas. Di dalam syarat taubat itu antaranya satunya dinamakan menyesal. Menyesal tu yang nak bagi rasa luluh habis perasaan kita tadi. Tu dalam satu syarat taubat tu ada dikatakan an-nadam. An-nadamu. Nadam tu kira menyesal tu sampai terbakar hati ni. Ya Allah, ya Allah, duk. Dia ingat diri kita ni teruknya, ya Allah. Rasa betul-betul dalam hati kita tu teruknya apa yang kita buat dulu ni. Sampai begitu sekali penyesalan yang teruk tadi. Barulah nanti datang cahaya-cahaya di dalam taubat kita. Baru didatang indahnya pemuncak kepada taubat kita. Tapi kalau tak rasa benda itu, memang belum, taubat tadi baru belum cukup, belum mencakupi seluruh syaratnya. Taubat kepada Allah pun mesti ada ilmu. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, makhluk yang bernama manusia ini, mana yang tidak pernah buat silap, salah dan silap. Kita mengaku sudah banyak dosa yang dilakukan. Maka apabila datang rasa dorongan untuk memohon keampunan, sangat ketara taubat yang kita persembahkan itu masih tidak sempurna lantaran kejahilan kita. Allah, jahil kita rasa dah okey, tak okey. Tengok macam mana Allah Ta'ala bagi Nabi Yunus sakit. Nak bagi rasa tu. Okey, dia bagi rasa teruknya walaupun satu silap, tetapi Nabi Yunus rasa sakit sangat dengan kesilapan itu. Kita yang dah buat banyak ni tak rasa sakit. Macam mana yang Nabi Yunus rasa sakit? Bila mana dia naik kapal, kapal ni nak karam. Allah dah bagi nak rasa dekat dia. Ini kesan dia, tak buat tinggalkan umatmu. Dia dah rasa sakit. Kemudian bila diundi-undi beberapa kali nama dia naik, dia dah mula dah. Dah lebih rasa sakit lagi bila mana dia kena terjun dalam laut. Dia terjun dalam laut untuk selamatkan kapal ni. Sakit lagi, Allah derakan lagi dia punya diri dia, jiwa dia. Allah derakan lagi supaya dia nak betul-betul balik kepada Allah. Biar dia betul-betul terbakar jiwa dia tadi. Allah bagi ikan datang telan dia. Bukan sehari, 40 hari 40 malam, remuk redam hati dia. Itu dia. Bagi memang betul-betul mengaku betul. Dalam taubat kita ni, dia tak mau jadi mengaku betul tu. Nabi Yunus dia mengaku betul. Dia ulang-ulang la ilaha illa anta. Dia ulang dengan menangis-nangis. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia menangis. Aku zalim ya Allah, aku zalim ya Allah. Agak-agak kita kalau kita sebut perkataan tu, kita tak rasa kita zalim. Kita sebut ya. Kita tak nampak pun contoh-contoh zalim pada diri kita tu apa. Kita tak tahu pun nak rujuk zalim apa dekat. Aku zalim apa Cikgu kita jawab, aku tak nampak zalim pasal apa pun. Dia nampak macam tu. Dia ingatkan zalim tu mesti buat zalim dekat orang. Rupanya zalim pada diri sendiri ni banyak ni. Allahu Akbar. Nabi Yunus remuk redam. Allah bagi dia sakit betul. Dia punya rohaniah ada waktu tu. Lepas dia ulang-ulang 40 hari tu baru datang cahaya. Bukan cahaya dalam hati dia. Bila ikan tu muntah dia, baru nampak cahaya. Duduk dalam perut ikan, mana dah nampak cahaya? Bila dia terpelanting tepi pantai, baru nampak cahaya. Tu cahaya yang bersifat nampak. Ni cahaya dalam ni. Baru datang cahaya di dalam jiwa Nabi Yunus, kerana dia taubat yang bersungguh-sungguh. Sama juga dengan Nabi Adam AS. Kecil je, termakan kuah khuldi je, sajadah khuldi. Tapi tengok, Allah sakitkan nak bagi rasa dosa itu tadi, kesilapan itu tadi, turun ke bumi, tak ada pakaian. Makan je, luruh habis pakaian syurga. Luruh pakaian syurga. Lepas tu kena turun ke bumi. Tengok, Allah nak bagi rasa sakit tu. Lepas tu terpisah, tu nak bagi sakit lagi. Turun ke bumi itu dah terpisah, dah sakit lah. Terpisah dengan isteri, sakit lagi.
berjalan bertahun-tahun nak cari isteri, sakit lagi. Di dunia, umur Nabi Adam meningkat, makin tua. Duduk dalam syurga tak tua. Duduk dalam syurga umur tak jalan. Duduk macam tu je. Datang ke dunia umur berjalan, dah makin tak larat, makin penat. Allah datangkan nak asap ke dalam Nabi Adam tadi. Sebab dia bapa manusia, nak jadi teladan dekat kita. Allah asap dalam jiwa Nabi Adam tu, rasa tak selesa dengan dosa tadi. Saya makan satu je, masalahnya satu je. Hak yang kita ni bukan makan buah undi je, kontang macam-macam ni. Lagi teruk lagi. Tapi akhirnya Allah bagi dia punya kemuncak, dia punya rasa kembali dia kepada Allah tu. Allah ajar Nabi Adam dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna kami zalim, ya Allah. Datang taubat yang bersungguh-sungguh, remuk rendah perasaannya, barulah datang cahaya ketenangan, cahaya kebahagiaan itu datang. Masya Allah. Itu cerita-cerita kekasih Allah. Bukannya mereka banyak dosa pun, tak ada apa pun. Mereka jadi teladan kepada kita bagaimana orang yang betul-betul nak balik kepada Allah Ta'ala sampai macam tu, ya? Ilmu yang kita nampak berlaku dalam taubat mereka tadi. Apakah taubat nasuhah itu cukup dan semudah mengungkapkan saya mahu bertaubat? Teman salam dengan orang kosong-kosong, semudah itu ke? Habis dah macam tu, Ataupun apakah dengan terhapusnya satu dosa itu hanya dengan segera menepah tiket kapal terbang pergi Mekah, kemudian merayu di depan Kaabah, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah, cium Hajarul Aswad, selesai aku, cium Hajarul Aswad, sebelum nak cium Hajarul Aswad tu dah sepak dah 3 orang dulu, tak dapat cium Hajarul Aswad, selamat aku, tak apa, balik nanti kita cerita lain. Nanti bila dah banyak pula aku pergi pula, mudah sangat. Itu contoh-contoh yang kita katakan mudah sangat. Itu cara dia nak ciluk dengan Allah tu. Dia nak dia ingatkan Allah tu macam tu kot, macam kawan dia kan. Boleh kona-kona macam tu, boleh main-main macam tu. Allah Ta'ala ni khabir. Dia maha mengetahui apa yang kita persembahkan kepada dia tadi. Tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasanya bukan taubat begini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, mungkin tak semua kita sebut ni kita ada 2 perkara yang kita cuba dedah dekat sini di antara ilmu taubat. Oleh itu dalam taubat saya ambil ni adaptasi bahan ni, rujukan saya dah sebut dulu beberapa kali. Bahan ni saya rujuk daripada buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Urai balik contoh-contoh kan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada buat satu buku, At-Taubatu ila Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebahagian minda tu adalah daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mesti ada unsur ma'rifah, ilmu. Secara asal dan ringkasnya, orang yang mahu bertaubat mesti ada pengetahuan dan kefahaman. Yang pertama dia kena tahu kedudukan Allah Ta'ala itu sendiri. Dia kenal Allah Ta'ala tentang keagungan haknya ke atas hamba-Nya, Maha pengampun dan Maha pemurah terhadap kesilapan mereka. Jadi kita kenal Allah Ta'ala tu. Jadi Imam baca dalam surah Subuh tu, dia letak kedua, kita baca buat Nasru, Innahu kana Iza Jazari, surah Nasru, hujung ayat tu Innahu kana Tawwaba. Masa dah jadi surah apa tadi, di hujung tu Innahu kana Tawwaba. Maksudnya kita kenal Allah Ta'ala. Salah satu daripada asma Allah yang sempurna, salah satu daripada namanya yang mulia, iaitu Tawwab. Allah tu Maha penerima taubat. Kita kena kenal dulu Allah Ta'ala Tuhan kita tadi, sifat-sifat yang ada pada dia. Yang kita namakan diri kita ni At-Taibu. At-Taibu ni orang yang bertaubat. At-Taibin, kita ni orang yang bertaubat. Allah Ta'ala Tawwab, dia menerima taubat hamba-hamba yang bertaubat kepada dia. Allah namakan diri dia dengan nama Tawwab, dia menerima taubat. Bermakna bila kita bertaubat, kita kena ada ilmu dulu. Kadang-kadang tanya nak bertaubat ni, tak siapa, taubat je, taubat begitu saja. Maka dia tak tahu kepada siapa dia nak persembahkan taubat tadi. Okey, sama juga orang yang beribadat, tapi dia tak tahu dia nak persembahkan tadi kepada siapa tadi.
Sebab tu orang yang kenapa kita disuruh bersuci sebelum solat? Kita disuruh bersuci. Itu semua adalah persiapan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana datang dengan bersuci dulu, menghadap Allah Ta'ala tadi, sebab kita kenal Allah Ta'ala. Kita tak adalah sampai ke tahap ni yang berlaku di kalangan salafus soleh. Waktu ambil wudu tu pucat besi, muka ni macam tak ada darah ni. Orang tanya kepada dia, salafus soleh dulu, kenapa tuan sampai pucat besi ni? Dia kata, kamu tidak tahu siapa yang kita akan berhadapan sebentar nanti. Maknanya ada ilmu dia nak berdepan dengan Allah. Dia tahu Allah Ta'ala, dia tengok dia, Allah pantau dia. Ya, Allah Ta'ala yang dia akan sembah nanti, sangat tahu tentang dia, zahir dan batin dia. Pucat besi nak salat tadi. Ini orang berilmu. Ya, orang yang tak berilmu nak masuk bawa kebar tu duduk layan SMS lagi. Duduk boleh layan SMS lagi kan. Dia boleh bermain-main kat belakang lagi. Ada orang tak berilmu. Orang berilmu ni macam Nabi. Aisyah kata apa? Nabi ni kalau azan dikumandangkan je, Nabi Muhammad ni spontan, seolah-olah dia tak kenal kami tak kenal dia. Orang ni dia punya fokus solat tu. Nabi kita macam kami tak kenal dia, dan dia pun macam tak kenal kami. Nabi bila dah masuk waktu tu sampai begitu jadinya. Ini orang yang berilmu datang solat, datang menyembah Allah Ta'ala sampai begitu. Jadi berbeza orang yang tidak, orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Sampai Allah sebut di dalam Al-Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama, ya. Maka itulah taubat orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, dia tak sama. Yang pertama, kenal Allah Ta'ala kita yang Maha Tawwab, Maha menerima taubat terhadap kesilapan hamba-Nya. Kenapa perlunya pengetahuan ini? Bukankah taubat kita itu ditujukan kepada Allah At-Tawwab? Kalau kita tidak tahu tentang pengampunan dan keluasan nama Allah, adakah kita akan terdorong untuk sentiasa bertaubat? Jadi orang yang terus bertaubat kepada Allah, dia tak jemu-jemu bertaubat ni kerana dia ada ilmu. Dia tahu Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala yang Maha menerima taubat. Tapi dalam masa yang sama, dia tak mau bermain-main dengan taubat dia. Ya, bila mana dia sedar dia jatuh berdosa kepada Allah Ta'ala, dia datang kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana dia nak bermain-main dengan dosa tadi. Orang yang tidak mengharap taubat keampunan daripada Allah, maka dia jadi hamba yang kecewa je. Ya? Dia kata dekat diri dia, aku taubat pun tak ada harapan dia kata. Teruk aku, dia kata dia sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang tak berilmu, dia sangka buruk. Aku teruk sangat, ya, aku jahanam, aku dia bersangka buruk dengan Allah. Dia tak baca hadis-hadis tentang taubat, tentang keampunan Allah. Ya, Allah Ta'ala tadi kata, kalau dosa hamba pun ni penuh sampai ke langit dunia pun, kalau dia datang kepada aku akan mengampunkan dosa-dosanya. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Contohnya Allah kata, nak mengampunkan dosa-dosa hamba dia. Jadi adanya ilmu yang Allah Ta'ala ni membukakan taubat dia kepada kita. Masya Allah. Ada kata-kata ulama, dia kata, kalau semua pintu di hadapanmu telah tertutup, yakinlah bahawa pintu taubat masih terbuka. Pintu lain semua dah tutup dah, pintu taubat masih terbuka. Bahkan hadis Nabi SAW kata, selagi dunia tidak kiamat, di sebelah barat sana, belah matahari jatuh ni, pintu taubat ni terbuka selebar-lebarnya di sebelah barat kita. Kita tak nampak. Nabi kata ada pintu taubat. Pintu taubat itu tidak ditutup, masih terbuka luas. Jadi kalau pintu taubat itu masih terbuka luas, jangan kita kata dekat orang yang datang dekat kita, macam mana saya ni gini, apakah saya ni masih ada lagi taubat? Keampunan Allah Ta'ala. No, neraka. Walau pintu taubat terbuka luas lagi ni, kita kata begini, kamu orang lawak, pergi jauh daripada sini. Kita dah tutup pintu taubat orang dah, sedap-sedap Jangan tutup pintu taubat orang lagi. Allah tak tutup lagi, bagi dia pengharapan. Ya Allah masih bagi kamu. Kalau betul-betul kamu nak balik kepada Allah, sungguh-sungguh ada lagi Allah menanti kamu. Belum lagi tutup pintu taubat, kembalilah kepada Allah. Tarik manusia datang kepada Allah Ta'ala, ya, dengan mereka bertaubat bersungguh-sungguh. Okey.
Semakin kita kenal Allah melalui asma dia, nama-namanya, sifat-sifatnya, ayat-ayat yang maha agung, semakin kuat dorongan kita untuk bertaubat pada Allah. Itu baru kenal satu nama. Makin kita kenal lagi nama Allah yang lain pula, At-Tawwab, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Muhaimin, Al-Mannan, Al-Hannan. Ada baca ayat 99 tu. Makin kita kenal, makin taubat kita bernilai, makin taubat kita bercahaya lagi, makin hitam ilmu taubat kita tadi. Yang kedua, selain kita kenal kedudukan Allah Ta'ala itu tentang ilmu taubat, tidak kita harus ada ilmu mengenai bahayanya dosa serta maksiat. Kenapa datang dorongan nak bertaubat? Kerana kita tahu beratnya dosa itu dalam hidup kita. Bila kita ada dosa, akan datang hukuman daripada Allah. Kita takut. Ya, bila datang dosa yang kita bermain-main dengan dosa, kita takut nanti azab dan siksa Allah. Walaupun ada orang baik di kalangan kita, itu kita takut. Ummul Mukminin Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anuhlaku wa fina as-salihun?" Apakah kami akan dibinasakan? Walhal di kalangan kami ada 2-3 kerat orang soleh. Ada orang soleh lah 2-3 kerat. Nabi kata, kamu akan dibinasakan. Bila mana? Walaupun ada orang soleh, kerana apa? Kerana dosa telah menjadi perkara yang dah tersebar luas, yang tidak boleh dikawal lagi. Waktu itu ada orang soleh pun kena sekali, orang baik-baik ada 2-3 kerat pun kena sekali. Nabi kata macam tu. Itu kita tak ada rasa tenteram. Sebab tu kena buat kerja dakwah, kena ajak buat ma'ruf dan tinggal munkar. Kita memang nanti bila dosa telah mendominasi kebaikan, orang baik ada pun kena hanyut sekali, dia tarik laut sekali. Agak-agak dalam tsunami tadi, yang tsunami Aceh tadi, ada orang baik-baik sekali tak dalam tu? Ada. Tu dalam tsunami Aceh tu, Tok Imam pun barangkali ada. Orang pergi masjid pun ada. Orang baik-baik ada tu dalam tsunami tu. Tapi bila Allah dah ambil, dia ambil semua. Kerana apa? Balik sabda Nabi tadi, "Idza kasura al-khabas", bila kejahatan telah bermerajalela, orang soleh ketika yang tadi dia tarik sekali. Itu kita takut. Yang kita takut tadi, dia ambil semua dengan kita sekali. Yang buat baik pun dia ambil semua. Kerana tidak ada dakwah, kerana tidak ada amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tahu bahaya dosa dan maksiat yang dilakukan bahkan terhadap kesannya di dunia dan akhirat. Tahu dunia ni kalau buat dosa, lama-lama muka kita jadi hitam. Hitam tadi bukan sebab kerja kena matahari, hitam tadi sebab dosa. Muka tadi jadi hitam sebab dosa. Wal'iyyazubillah. Kita tak nampak ni, tapi orang-orang Allah Ta'ala ni nampak hitam muka kita. Dosa ada hati tu naik ke muka, jadi hitam. Badan jadi lemah, rezeki jadi sempit. Lepas tu makin jauh daripada orang-orang yang beriman, makin jauh. Itu kesan dosa di atas dunia. Belum di akhirat lagi dahsyat kesan dosa di akhirat. Termasuk juga pengetahuan tentang kedudukan dosa yang bertindak menghalang hubungan fitrah seorang hamba dengan penciptanya. Dosanya, maka dia jadi hijab. Dosa ni jadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Ada hijab depan ni yang tak boleh kita nak sampai kepada Allah. Maka untuk sampai kepada Allah, kena singkirkan. Jadi banyak ilmu yang berkenaan taubat ni, insyaAllah kita terus belajar dan cuba belajar, menghampiri majlis-majlis ilmu. Kita akan tahu ilmu yang syumul tentang taubat ni, insyaAllah. Barulah tajuk itu dan juga amalan itu menjadi semakin dekat dan makin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa ke arah itu, insyaAllah sesuai dengan umur kita. Kita nak bertaubat sungguh-sungguh, kita nak kembali bersungguh-sungguh kepada Allah. Tubna ila Allah, kami bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah, dan kami kembali kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh, bagaimana kita sebut. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kuliah akan datang, tajuk yang ke-40. Jangan terjebak ke lembah putus asa di dalam bertaubat. Masih lagi ilmu taubat yang kita akan bicarakan dalam tajuk-tajuk akan datang. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria, kepada sahabat-sahabat semua di sini yang istiqamah lagi, masih lagi dengan buku kita ni. Tajuk nak masuk tajuk 40 baru masuk tajuk 40. Terima kasih beri ruang kepada saya membicarakan buku saya di surau. Di surau ini ini di antara yang awal dah awal, tempat awal memanfaatkan buku ini menjadi bahan mengaji di sini. Saya rasa banyak berterima kasih kepada tuan-tuan kerana peluang dan kesempatan ini. InsyaAllah mudah-mudahan ukhuwah antara kita insyaAllah biasa segar dan subur
Sampai bila-bila, billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna